العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. Hadirin hadirat rahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi seperti biasa, pertama-tamanya kita mengucapkan banyak syukur kepada Allah SWT atas nikmat Allah beri pada kita pada tengah hari ini, dan juga dengan nikmat ini kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala kita letak keazaman kita supaya kita dapat gunakan nikmat ini pada perkara yang bermanfaat. Bila kita kata perkara yang bermanfaat, itu apa benda? Apa yang dikatakan manfaat? Manfaat itu bila kita kata manfaat, tuan-tuan, perkara yang baik, perkara yang berguna dan sebagainya. Tapi perkataan manfaat, nafa'ah, perkataan nafa'ah, perkataan barakah, perkataan khairun, itu maknanya semua sama. Apa disebut sebagai baik? Apa tu baik? Baik ini adalah apabila kita berada dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, walaysa birru bi an taqtul buyutan min dhuhuriha walakinnal birra man ittaqa. Okey, bukan baik itu dengan kamu ikut kamu punya pandangan sendiri, tetapi baik itu adalah orang yang bertakwa. Jadi hari ini bila Allah bagi kita kurniaan tu masa dan kelapangan ni, okey, orang yang bijak akan tukar dia jadi amal soleh. Sebab dalam kehidupan baik itu adalah amal soleh. Okey. Jadi tapi nak lakukan amal soleh ni kita takkan mampu lakukan kecuali kita dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab yang akan gagalkan kita daripada melakukan amal soleh ini adalah makhluk disebut sebagai iblis, yakni syaitan. Iblis dan syaitan. Dan kita sendiri tidak mampu lawan dia. Itu sebab kita perlu kepada Allah. Itu sebab kita minta kepada Allah SWT, wa iyyaka nasta'in. Okey, ya Allah, bantu kami. Bantu kami untuk apa? Bantu kami untuk taat kepada kamu. Tapi Allah kata, aku boleh bantu kamu dengan satu syarat. Syarat yang Allah letakkan untuk Allah bantu kita, Allah kita kena put a very strong determination, azam yang kuat. Itu sebab Allah sebut, aku bantu kamu, syaratnya kamu kena penuhi janji kamu. Aufu bi ahdi, okey, aufu bi ahdi, ufi bi ahdikum. Apa janji kita pada Allah? Kita kena cakap pada Allah, iyyaka na'budu, you alone we worship, you alone we serve. Makna kami ya Allah, hanya kepada Engkau sahaja kami akan taat. Okey, sebab tuan-tuan, kalau kita tengok dalam kehidupan ni, kita punya kehidupan ni very simple. Okey, yang paling penting dalam kehidupan ni kena jaga kita punya niat kita tiap-tiap hari. Cakap pada Allah, ya Allah, saya berazam nak taat pada kamu. Kalau kita cakap macam tu daripada hati kita, bukan daripada lidah, daripada hati kita, Allah akan take charge. Apa take charge, tuan-tuan? Allah akan bantu kita. Okey, itu sebab kadang-kadang manusia tak perasan, tuan, dalam kehidupan ni mereka menghadapi berbagai-bagai masalah, tapi mereka terlupa bahawa semua masalah tu Allah yang bagi. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Allah kata, kalau aku kenakan kamu wahai manusia dengan suatu masalah kehidupan. Apa masalah tu? Masalah ni, problem adalah circumstances. Tiap-tiap hari kita have to face dia panggil circumstances. Dan circumstances yang kita panggil problem. Okey, tapi hari ni kita define problem pun kadang-kadang kita silap define. Kita ingat problem ni just benda yang kita tak suka. Yang sebenarnya semua benda yang kita hadapi adalah problem. Okey, bila Allah bagi kita sihat, we need to react to it. Maknanya kita kena gunakan kesihatan kita untuk taat pada Allah. Yang sebenarnya yang sihat itu bukan semata-mata kita sebut sebagai nikmat. Sihat tu adalah ujian. Ujian ni masalah lah. Bila kita kata ujian, dia adalah masalah, problem that we need to handle. Okey, kalau kita Allah kenakan dengan suatu benda yang kita tak suka, kadang-kadang kita kata itu musibah. Okey, jadi kita rasa resah, kita rasa risau, kita rasa sedih. Tapi bila kita dapat nikmat, kita gembira. Dan dalam kegembiraan kita tu, kita mula tak taat pada Allah. Tu.
Tapi yang sebenarnya kedua-dua tu adalah ujian. Okey, Allah kata wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kamu wahai manusia dengan perkara yang kamu tak suka, dengan perkara yang kamu suka sebagai ujian. Tapi bila Allah kenakan kita suatu perkara tu, kita nak cari jalan keluar daripada perkara tu, tak ada siapa boleh angkat masalah tu kecuali Allah saja. Dan Allah bagi kunci macam mana nak handle problem ni. Okey, kita kadang-kadang dalam manajemen kita belajar problem solving, betul, yang sebenarnya dalam hidup ni there's no such thing as problem solving, tak ada. We cannot solve problem. Pada dalil yang saya cakap tadi, fala kashifa lahu illahu. Kalau Allah kenakan kita dengan satu masalah, tak ada siapa boleh angkat masalah itu kecuali Allah. Allah tidak suruh kita solve the problem. Allah suruh kita handle the problem, itu saja. Handle the problem properly. Macam mana yang dikatakan handling problem? Cara kita handle problem adalah dengan kita taat pada Allah. Okey, Allah sebut wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Okey, siapa yang bertakwa, comply to my rules and regulation, aku akan bagi jalan keluar kepada masalah tersebut. Itu kan, yang ni kadang-kadang manusia tak perasan. Hari-hari mereka bergelut dengan masalah, mereka mencari jalan keluar. Kalau mereka sakit, mereka nak sembuh. Kalau mereka susah, mereka nak cari kesenangan. Kalau mereka kekurangan rezeki, mereka nak cari rezeki. Tapi mereka terlupa bahawa itu semua di bawah pentadbiran Allah. Kerja mereka cuma handle the problem dengan taat pada Allah. Tapi biasa manusia kurang buat seperti itu. Mereka cari just hanya semata-mata menggunakan pemikiran mereka. Mereka gunakan apa setakat kebolehan mereka ada. Itu pun Allah yang bagi. Okey, itu sebab kadang-kadang kesannya mereka stres, mereka susah hati, mereka bimbang, takut problem itu tidak boleh selesai. Okey, itu tuan-tuan, itu seni kehidupan yang sebenarnya Allah ajar dalam Al-Quran. Itu sebab hari ini kita kata kita nak kehidupan yang baik, tapi kita terlupa bahawa kehidupan ini semua di bawah pentadbiran Allah. Dan kita takkan dapat kehidupan yang baik kalau kita tak baik dengan Allah. Sebab Allah kata man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Allah kata siapa yang melakukan amal soleh daripada lelaki dan perempuan dan dia beriman kepada aku, maknanya dia sayang kepada aku, Allah kata falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan bagi mereka hidup yang baik. Everybody, tuan-tuan, saya yakin almost everybody want a good life. Tapi kalau kita tidak ikut formula yang betul, we can never get it. Okey? Jadi kita sambung, tuan. Jadi nak dapat kehidupan baik ni mesti dengan formula yang betul, prinsip yang betul. Itu sebab kenapa kita kena fahami prinsip Al-Quran. We have to improve ourselves. Kita fahami prinsip Al-Quran ni, makin kita faham prinsip Al-Quran, tuan, makin kita akan dapat hidup yang baik, hidup yang bagi kita ketenangan. Okey? Hari ini orang cari ketenangan, tapi mereka tak tahu formula. Kenapa mereka tak tahu formula ni? Sebab mereka tidak rujuk pada Al-Quran. Sebab formula untuk dapat hidup yang baik, yang bahagia ni hanya ada di dalam Al-Quran saja. Jadi kalau kita tak belajar Al-Quran secara, dia panggil apa, dengan cara yang betul, yang Allah sebut sebagai haqqa tilawah tu, kita akan jumpa hidup yang baik. Itu sebab kenapa sayangnya Allah, tuan-tuan, nak bagi kita hidup yang baik. Itu sebab kita diberi lagi satu bulan training yang kita akan hadapi insya-Allah pada hujung minggu ni, pada minggu permulaan minggu hadapan. Okey, suatu bulan nak train kita macam mana nak dapat hidup yang baik itu. Okey, jadi kita sambung, tuan-tuan, untuk kita improve our understanding of the concept of life. The concept of life ni, okey, itu sebab kenapa kita nak kena faham Quran secara praktikal. Itu sebab saya tulis buku You Are The Best ni dalam practical understanding, day to day punya understanding. Okey, tuan-tuan tengok pada muka surat 60. Kita sambung pada muka surat 60, buku You Are The Best tu. Okey, kita dah cerita isu apa makna kejayaan itu. Kita sebut kejayaan, success is a function of what we do, not success is a function of what we achieve. Okey, jadi sebelum kita pergi secara detail, kita tengok satu lagi tajuk pada muka surat 60 tu, yang dia punya tajuk dia lain dekat situ, sebut siapakah manusia yang telah berjaya. Hari ini kita nak cari sebagai orang kata model ataupun dia panggil, orang selalu guna perkataan idola tu, tapi perkataan idola tuan-tuan jangan guna, tuan. Sebab perkataan idola ni dasar perkataan idol. Idol ni makna bahala.
Jadi dia mengandungi apa tu dapat connotation yang tidak elok. Jadi jangan guna perkataan idola. Paling-paling pun tuan-tuan nak guna perkataan model, ataupun yang paling baik sekali perkataan uswatun hasanah, contoh tauladan. Kita nak jadi orang berjaya, nak rujuk siapa yang boleh jadi contoh tauladan untuk kita jadi reference point kita orang yang berjaya. Okey, kita baca dulu. Jadi kita selalu menyebut manusia-manusia yang berjaya, yang telah berjaya dalam banyak buku sejarah, ya. Peradaban dan ketamadunan. Bagaimanapun hanya satu rujukan yang mampu memberi maklumat yang tepat mengenai kejayaan manusia, yakni Al-Quran dan Sunnah. Okey, Allah menyebut contoh manusia yang berjaya dalam firman-Nya pada surah An-Nisa, ya. Pada surah An-Nisa surah yang keempat ayat 69, Allah sebut wa may yuti'illaha wa rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allah kata sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka mereka akan kami tempatkan bersama-sama orang yang telah dikurniakan nikmat oleh Allah kepada mereka. Siapa dia? Orang yang Allah kurniakan nikmat yang pertama adalah para nabi. Orang-orang yang siddiq, orang-orang yang syuhada, dan orang-orang yang soleh. Dan amat eloklah mereka itu menjadi teman rapat kepada orang-orang yang taat. Amat eloklah mereka itu jadi contoh tauladan, model. Okey, jadi kalau kita hari ini nak ambil reference orang yang berjaya, nombor satu adalah para nabi. Okey, memang kita tak boleh jadi nabi, tuan-tuan, tapi kita kena ambil akhlak. Itu sebab kenapa Allah sebut laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Semuanya pada diri Rasul itu terdapat contoh tauladan yang baik. Bermakna hari ini kalau kita nak tengok contoh manusia yang telah berjaya adalah Rasulullah SAW. Nampak? Jadi yang kita nak ambil apa dia? Yang dikatakan sebagai kejayaan yang ada pada Rasulullah, yang duduk pada akhlak dia. Itu sebab yang kita nak ambil contoh tu adalah duduk pada akhlak dia. Jadi akhlak Rasulullah ni apa, tuan-tuan? Akhlak Rasulullah ni adalah Al-Quran. Kita kata sunnah, kita hari ini kita kata sunnah. Sunnah tu apa, tuan-tuan? Sunnah itu adalah perbuatan Rasul, akhlak Rasul. Kalau kita tengok dalam definisi dari segi syariah dia, sunnahnya adalah perkataan Rasul, okey, perbuatan Rasul dan diamnya Rasul. Maknanya dalam bahasa mudah, sunnahnya adalah akhlak Rasul. Jadi bila kita kata kita nak ikut sunnah, kita nak ikut akhlak Rasulullah SAW, bermakna pertama sekali kita kena buat apa? Kita kena tahu macam mana yang dikatakan akhlak Rasul. Akhlak Rasul itu apa dia? Akhlak Rasul itu adalah peraturan-peraturan di dalam Al-Quran. So hari ini kalau tuan-tuan kata tuan-tuan nak ikut sunnah, perkara pertama yang tuan-tuan kena buat adalah kena belajar Al-Quran. Itu yang sebenarnya. Tapi hari ini orang cakap ikut sunnah pun kadang-kadang orang misunderstood. Ikut sunnah ni pakai serban, pakai jubah. Saya tidak nafi benda tu. Kita orang kata boleh ikut, tuan-tuan. Tapi ada sunnah nombor satu lagi yang paling besar sekali, disebut sebagai belajar Al-Quran. Itu sebab kenapa Allah tidak kata khairukum, okey, Allah tidak kata sebaik-baik kamu adalah orang yang pakai jubah, tak ada. Allah tidak kata sebaik-baik kamu adalah orang yang pakai serban, tak ada. Allah kata sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran. Okey, khairukum man ta'allama Al-Quran, man ta'allama Al-Quran. Jadi hari ini kita nak ambil contoh manusia yang telah berjaya adalah Rasulullah SAW, para nabi, para rasul, okey. Dan dalam kes kita, manusia yang terbaik yang jadi model bagi kita adalah Rasulullah. Dan apa yang kita nak kena ikut, Rasulullah adalah akhlak dia, dan akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Itu yang pertama. Jadi yang keduanya, selain daripada itu, yang manusia selain daripada para nabi dan rasul ni, orang yang siddiq. Orang yang siddiq, apa makna siddiq, tuan-tuan? Kita panggil membenarkan. Siddiq membenarkan. Membenarkan apa? Bila kita kata sifat Rasulullah SAW, okey, kalau kita kata siddiq pun sifat Rasulullah yang pertama adalah siddiq, Apa tu siddiq? Membenarkan. Apa yang kita nak benarkan? Kita nak benar perkataan asyhadu an la ilaha illallah. Aku naik saksi apa? Tiada Tuhan melainkan Allah. Apa makna Tuhan? Tuhan apa? Itu sebab kenapa kita kena memahami bahasa Arab. Okey, orang Arab, tuan-tuan, orang Arab yang faham bahasa Al-Quran. Ada orang Arab yang tak faham bahasa Al-Quran, tuan. Tak semua orang Arab faham bahasa Al-Quran.
Dan even tak semua orang Arab pun tahu baca Quran, dan banyak orang Arab tak tahu baca Quran, tuan. Kadang-kadang tuan-tuan jangan surprise ya. Jadi Allah hari ini bukan letak yang masuk syurga tu orang Arab. Allah letak yang masuk syurga adalah orang yang mukmin, orang yang bertakwa. Tak kira dia orang dari segi dia panggil apa, gelaran dia, orang panggil dia orang Arab, orang Melayu, tak kira. Tapi yang penting Allah kata inna akramakum indallahi atqakum. Allah kata ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kamu wahai manusia daripada lelaki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berpuak-puak, berbangsa-bangsa, supaya kamu mengenali antara satu sama lain. Tapi Allah sebut kat situ bukan bangsa kamu yang menentukan kamu punya kemuliaan, kejayaan, tapi yang menentukan kejayaan kamu Allah kata inna akramakum, sungguhnya yang paling mulia, yang paling berjaya, yang paling cemerlang di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nampak? Jadi balik-balik pada sebut tadi, bila kita kata siddiq, okey, membenarkan. Kita kata la ilaha illallah. Perkataan ilahun, kalau orang Arab yang pandai bahasa Arab, okey, tak semesti yang pandai bahasa Arab orang Arab, bukan bangsa Arab. Semua orang kena pandai bahasa Arab. Sebab apa? Sebab kita nak dapat hidup yang baik. Dan hidup baik ni manual dia Al-Quran. Jadi dia akan fahami ilahun tu, dia automatik akan faham perkataan ilahun. Tapi hari ini kita terjemah ilahun maknanya Tuhan. Okey, tapi dalam bahasa praktikal ilahun ni maknanya mahbubun. Dia asal perkataan hubbun. Tuan-tuan boleh rujuk ni pada surah Al-Baqarah ayat 165. Surah Al-Baqarah ayat 165 sebut wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Sebahagian manusia ada orang yang mengambil selain daripada Allah tu, ada orang yang mengambil selain daripada Allah tu Tuhan sebagai yuhibbunahum kahubbillah. Maknanya mengambil selain daripada Allah tu, dia letak Allah tu ada partner. Andada tu makna partner. Ada perkara lain dia sama level dengan Tuhan. Apa maksudnya? Apa makna dia letak suatu perkara tu sama level dengan Tuhan? Yuhibbunahum. Ia cinta pada suatu benda tu sebagaimana ia cinta pada Allah. Jadi daripada ayat itu, perkataan ilahun itu ditafsir sebagai hubbun. Okey, cinta. Jadi kalau kita tahu cinta ni, orang bercinta ni, kalau tuan-tuan lah pernah bercinta lah, kalau dulu masa muda-muda tu, zaman jahiliah, orang bercinta macam mana? Ajak dia punya tunang ke, ajak dia punya girlfriend ke, gimana? Gimana? Ajak makan. Dulu kalau kita ajak katakan tunang kita ke girlfriend kita makan, tuan-tuan, apa kita tanya dia? Kita tanya dia nak makan kat mana? Okey? Apa kita punya tunang cakap? I nak makan dekat restoran A. Apa dia cakap? Alamak. Kenapa alamak? Duit tak ada. Okey? Kita memang tak boleh nak pergi restoran A sebab duit tak ada. Tapi saya tanya tuan-tuan, nak pergi ke tidak? Nak pergi ke tidak? Kena pergi juga. Okey, kena pergi juga. So, mungkin kena pinjam duit ke, cari duit tempat lain ke. Okey? Okey. Kenapa? Kenapa kena pergi juga? Sebab cinta itu membawa kepada ketaatan. Nampak? So, apa makna ilahun? Ilahun maknanya hubbun, cinta. Dan cinta itu membawa kepada ma'budun. Ma'budun apa ni? Pengabdian. Itu sebab kenapa kita nak kena fahami perkataan-perkataan bahasa Arab ni dengan bahasa praktikal. Dan kita akan hanya faham dia kalau kita belajar Al-Quran. Kita belajar bahasa Arab Al-Quran. Kalau tak ada tuan-tuan kita cakap la ilaha illallah, la ilaha illallah, hanya duduk dekat lidah tanpa kita memahami dia secara praktikal. Itu sebab kenapa penekanan pada belajar bahasa Arab Quran sangat penting, tuan-tuan, untuk kita memahami benda tu secara praktikal. Sebab Allah sendiri cakap macam tu, inna anzalna Qur'anan Arabiyyan. Kami turunkan Quran tu dalam bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, supaya kamu faham. Kalau kita tak mengaji dia punya Arabic text, kita tak mengaji dia punya kita takkan boleh faham. Selama-lama kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan melainkan Allah, tanpa kita sendiri memahami secara praktikal. Yang ni yang dia panggil siddiq.
Siddiq mana membenarkan. Apa membenarkan perkataan la ilaha illallah? Maknanya saya ya Allah, okey, tiada Tuhan. Itu sebab kita gunakan perkataan kat situ la tu nafi. Nafi lil jins kalau kita belajar bahasa. Maknanya menafikan semua kata nama. Okey, kita nak cakap apa? Tiada Tuhan. Maknanya tak ada satu pun Tuhan kecuali Allah. Maknanya tidak ada satu pun yang paling saya cinta kecuali Allah. Maknanya dalam bahasa lain, saya akan taat kepada kamu sahaja ya Allah. Peraturan kamu. Nampak? Itu makna la ilaha. Dan itu Allah sebut sebagai orang yang siddiq. Orang yang siddiq, orang yang membenarkan. Dan ini contoh kedua orang yang berjaya. Nampak? Yang membenarkan. Membenarkan apa? Membenarkan pengakuan kita, ikrar kita pada Allah, syahadah kita pada Allah bahawa saya sebenarnya dalam hidup ni fokus utama saya ya Allah adalah tak taat pada kamu. Ini adalah ciri kedua orang yang percaya yang kita boleh ambil sebagai contoh, tuan-tuan. Tapi hari ini orang sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah tanpa benar-benar memahami perkataan tersebut. Sebab apa? Kalau dia faham, tuan-tuan, kalau dia kata hari ini saya benar-benar nak taat pada kamu, ya Allah, makna pada perkataan la ilaha illallah tu, okey, apa dia akan lakukan, tuan-tuan? Dia akan tanya diri dia, nak taat macam mana? Nak taat mesti ikut peraturan. Peraturan duduk di mana? Dalam Al-Quran. So hari ini kalau kita syahadah, kita cakap asyhadu an la ilaha illallah, tapi kita tak belajar Al-Quran, kita buat apa? Bolehkah kita dipanggil sebagai orang yang benar, tuan-tuan? Orang yang jujur. Bila kita cakap tapi kita tak buat, tak boleh. Itu kita nak ambil. Itu contoh kedua yang dipanggil orang yang sifat orang yang jaya. Lepas tu selain daripada itu Allah kata wasiddiqin wasyuhada. Para syuhada ni contoh orang yang berjaya. Dan yang ketiga wassalihin, dan orang yang beramal soleh. Jadi kalau kita lihat pada muka surat 60 tadi, mereka yang telah berjaya adalah para nabi, para rasul, yang disebut oleh para sahabat Nabi yang disebut oleh Rasulullah SAW sendiri, seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Abi Talib, Sayyidina Hamzah dan keluarga Yasir, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf dan lain-lain. Ini contoh model yang kita boleh ambil sebagai contoh orang yang telah berjaya, yang Allah, Rasulullah SAW sebut yang mereka ini dijamin masuk syurga. Nampak? Tapi hari ini realiti kita ambil contoh-contoh yang berjaya siapa? Manusia-manusia yang ada di dunia sekarang ni. Siapa berjaya? Bill Gates. Betul? Kalau tanya Bill Gates dah berjaya, apa nak jawab? Confirm masuk syurga lah. Nampak? Itu sebab, tuan-tuan, hari ini kalau kita nak ambil contoh orang yang berjaya, kita tak boleh ambil contoh orang yang hidup, tuan-tuan. Sebab kejayaan kita hanya ditentukan pada hari kematian kita saja. Okey, nanti saya elaborate benda tu sekali. Jadi kumpulan terakhir manusia yang berjaya disebut sebagai as-solihin, dan ini tiada siapa yang tahu kecuali Allah. Jadi manusia selalu menyebut diri mereka telah berjaya dan anak-anak mereka telah berjaya. Ini selalu manusia guna. I dah berjaya dah. Okey lah, kita ni dah berjaya dah. Anak-anak pun dah berjaya. Saya pernah dengar satu kaset, tuan-tuan. Ada seorang motivator tu cerita, saya tu dengar dia punya ceramah dia lah. Dia kata saya anak-anak pun dah berjaya dah. Sekarang ni seorang anak saya jadi doktor, jadi arkitek. Itu motivator, tuan. Tapi saya tak salahkan dia lah. Mungkin dia tidak faham apa yang ada dalam Al-Quran. Okey. Sebab apa definisi Al-Quran tentang kejayaan tidak sama dengan definisi Al-Quran, definisi yang digunakan oleh manusia. Kita dah sebut sebelum ni. Okey. Jadi tapi hari ini dengan mudah orang cakap macam tu. Okey. Jadi sebenarnya tiada siapa pun kecuali yang sebut di atas tadi boleh mendakwa diri mereka telah berjaya kecuali ia ditentukan oleh Allah pada hari kematian mereka. Hari ini, tuan-tuan, tak ada siapa boleh claim mereka telah berjaya. Tak ada. Okey. Kecuali kita akan tahu kita punya kejayaan hanya pada hari kematian kita. Kalau tuan-tuan nak tengok dalil, tengok pada surah Ali Imran ayat 185. Pada ayat 185 surah Ali Imran Allah kata kullu nafsin za'iqatul maut. Okey, tiap-tiap manusia itu akan merasai mati. Okey, pasti akan merasai mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sungguhnya kami akan sempurnakan ganjaran-ganjaran pahala mereka pada hari kiamat. Ingat, Allah tengok ayat tu, Allah kata sungguhnya kami akan sempurnakan. Kenapa Allah tak sebut sungguhnya kami beri?
kami akan beri pahala-pahala mereka pada hari kiamat. Menunjukkan bahawa sempurna tu maksudnya Allah telah beri sebahagian daripadanya. Sebahagian daripada kita punya amal baik kita kat dunia, tuan-tuan, Allah balas di dunia lagi. Okey? Dan yang akhir, yang lebih tu Allah bagi di akhirat. Okey? Kalau kita tengok, tuan-tuan, dalam kehidupan kita. Okey? Saya pernah sebut pasal perkataan Ar-Rahman bulan lepas. Ada sebut perkataan Ar-Rahman. Apa makna Ar-Rahman? Okey? Ada cerita bulan lepas. Siapa ada ingat? Kalau saya dah cerita, saya tak nak cerita lagi, tuan. Kadang-kadang saya terlupa. Ada sebut pasal Ar-Rahman, makna pemurah. Saya ada cerita bulan lepas? Tak ada. Okey. Kalau kita tengok, Allah bersifat Ar-Rahman. Allah kata Allah bersifat Ar-Rahman. Perkataan Ar-Rahman Ar-Rahim, dia datang daripada kata yang sama, tuan-tuan. Perkataan Rahimah. Okey, Allah menyebut dalam hadis yang panjang, tuan, bahawa Allah dia mempunyai 100 rahmat. Ini saya tak sebut, Okey. Satu sahaja Allah letak di dunia. Dan 99 lagi Allah letak di akhirat. Dan dengan satu rahmat yang Allah letak di dunia ini, sehingga binatang tu berhati-hati supaya tidak terpijak anak dia atas rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi perkataan Ar-Rahman datang perkataan Rahimah dan datang dari perkataan Rahmatun juga. Okey, yang kita terjemah sebagai pemurah. Macam mana kita kategori seorang itu pemurah? Ini saya tak sebut, okey? Macam mana? Katalah tuan-tuan kita berjalan, jumpa seorang kawan, dia bagi kita RM2. Sampai rumah kita beritahu isteri kita, "Ai jumpa seorang kawan, dia pemurah betul." Apa isteri kita katanya? Apa dia bagi? Dia jawab apa? RM2. Rasa-rasa isteri tuan-tuan setuju ke? Nak katakan kawan tuan-tuan pemurah ke tidak? Setuju ke tak setuju? Mesti tak setuju. Kalau RM2, saya jumpa kawan saya tak bagi RM2, mesti isteri kita akan setuju kita kata dia pemurah. Bermakna, tuan-tuan, bila kata makna pemurah, dia attach pada apa? Dia attach pada pemberian yang bernilai. Betul tak? Jadi sekarang ni Allah letak nama dia Ar-Rahman. Okey? Aku wahai manusia sangat pemurah. Apa yang Allah bagi kat kita? Yang melayakkan dia letak dia Maha Pemurah. Dia bagi kita apa? Dia bagi kita telinga, betul? Dia bagi kita hidung, dia bagi kita isteri, dia bagi kita anak, bagi pasangan. Itu ke yang melayakkan Allah letakkan dia sebagai Ar-Rahman? Rasa-rasa ni? Tak? Allah ni pemurah sebab bagi saya pun. Hari ni, tuan-tuan, Allah bagi kita satu nikmat pun kita dah seronok dah. Okey. Hari itulah, saya tak tahu saya dah cerita sini juga, tuan-tuan. Tapi kadang-kadang saya malas nak ulang balik, tuan-tuan. Tapi tak apalah, kalau saya tak ingat saya ulang balik, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dah dengar tak apalah, tuan-tuan. Kali kedua dengar pun lagi senang nak ingat, betul tak? Tuan-tuan dapat seorang isteri, seronok tak seronok? Seronok? Alhamdulillah. Macam ini riwayat daripada seorang ustaz, tuan-tuan. Riwayat daripada seorang ustaz atas ustaz yang lain. Lepas tu dia sampaikan kepada saya. Okey, sama ada riwayat yang sahih ke tak sahih, wallahu alam dia. Okey, saya cuma cerita dia. Ada seorang ustaz, dia tanya pada seorang ustaz yang lain. Dua-dua ni hafiz. Okey, dia tanya. Dan ustaz yang dia tanya tu, dia kahwin 4, tuan-tuan. Ini kalau orang perempuan tak sedengar, tutup telinga. Saya cerita kat orang lelaki ni. Okey. Okey. Dia tanya ustaz, dia kata, "Ustaz kahwin 4 ni. Okey. Seronok ke tak seronok?" Apa ustaz tu jawab? "Kamu kahwin seorang seronok tak?" Seronok. Dia kata 4 lagi seronok. Ini orang perempuan tak suka dengar, tutup telinga. Okey. Lepas tu dia tanya lagi, Ustaz kahwin 4 ni tak ada masalah ke? Apa ustaz tu jawab? "Kamu kahwin seorang ada masalah tak?" Ada, 4 lagi banyak masalah. Itu dia punya. Tapi apa yang saya nak cerita, tuan-tuan, Allah sebut dalam Al-Quran, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha." Allah kata di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah jadikan bagi kamu daripada diri kamu sendiri, wahai manusia, pasangan supaya kamu tenang hidup bersama dengan. Itu sebab hari ini, tuan-tuan, kalau duduk seorang-seorang kat rumah, tenang ke tak tenang? Cuba isteri tak ada 2 hari, macam?
Pening ni tuan. Walaupun tak semua orang, ada orang yang tak suka isteri dekat rumah, ya. Tapi kalau ikut tuan-tuan, kebanyakan manusia, okey, dengan adanya isteri itulah yang akan buat kita tenang. Dan itu Allah kata di antara tanda-tanda kebaikan aku, wahai Rasul. Okey, dengan tuan-tuan, dengan rahmat Allah bagi kita seorang isteri pun kita dah rasa apa? Tenang. Nampak? Tapi Allah tidak kata itu adalah rahmat aku yang paling besar. Jadi sekarang ni Allah nak beritahu Allah sangat pemurah. Okey? Apa yang Allah bagi kat kita yang melayakkan diri dia, sebut diri dia sebagai maha pemurah tu? Apa dia? Apa agaknya? Tak pasal. Apa? Taubat. Bagi kita bertaubat. Kat mana Allah sebut dalam Quran? Tuan-tuan dah khatam Quran berapa lama dah? Ini besok masuk Ramadan pun nak khatam Quran lagi. Okey? Ataupun saya tanggul lepas raya pun saya cerita tuan-tuan. Supaya tuan-tuan cari isteri dalam Quran masa bulan Ramadan. Macam? Nak tanggul lepas raya tu nak cerita sekarang? Sekarang tuan. Ingat nak tunggu tuan-tuan khatam Quran dulu kan? Allah letak pada satu surah yang nama dia apa? Allah letak pada satu surah yang nama surah tu apa? Ar-Rahman.